Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, mari kita sambung menjawab kertas sejarah SPM kertas 2, soalan 4 dan soalan 5. Jom kita sama-sama menjawab. Okey. Soalan ini adalah soalan 4 ya. Pemisahan Singapura daripada Malaysia berlaku pada 9 Ogos 1965. Dah berapa tahun pemisahan berlaku? 59 tahun sekarang ya. 58 tahun. 50 tahun plus ya. Lebih 88 tahun. Jelaskan faktor politik yang membawa kepada pemisahan tersebut. Faktor politik apa dia? Kalau berpisah biasanya gaduh, perusahaan kaum, fahaman politik yang berbeza. Itu berlakulah pemisahan. Galurkan kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia. Macam mana berlaku pemisahan tu? Okey, parti politik yang berbeza, konsep Malaysia untuk semua orang, Malaysia, konsep ini adalah perkauman ya, penubuhan parti politik, waktu perkauman. Mari kita tengok jawapan dia. Ini adalah 3 markah di sini. Mari kita tengok jawapan 4A. Jelaskan faktor politik yang membawa kepada pemisahan Singapura. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati. Sebab apa dia tak puas hati? Peranan Singapura terhad. Konflik antara pemimpin PAP dan Perikatan. Ni parti politik. Ni dua ni parti politik ni gaduh. Kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew. Okey, pension Malaysia menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Okey. Tapi orang Melayu tidak suka sebab negeri ini negeri Melayu, menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. Ya, mana-mana dapat markah. Ambil 3 markah. Jawab 3 soalan je saja ya. Faktor politik yang membawa pemisahan ya. Yang paling besar sekali adalah kempen Malaysian. Okey. Peranan Singapura terhad, konflik PAP dengan Perikatan. Ini parti politik ya. Dan dia menimbulkan keresahan di antara penduduk dan tuntutan sama rata. Kemudian galurkan kronologi pemisahan Singapura dan Malaysia, kronologi ya. So yang ni kena buat tarikh dia. 29 Jun 1965 kegagalan rundingan Tun Abdul Razak dengan Lee Kuan Yew, gagal. Yang rundingan. Okey. 1 Julai 1965, Tunku Abdul Rahman mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein bermusyawarah untuk berbincang mengenai pemisahan. Mesyuarat dihadiri oleh Dr. Ismail Rahman, Tan Sri Suchin dan Witi Sambantan. Okey. Yang ni tak ada tarikh. Cuma ni sambung daripada sini je ya, 1 Julai ni. Okey. Fakta yang ketiga, pada awal Ogos 1965, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Okey, pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan Singapura keluar daripada Malaysia. 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan ke dalam Parlimen Malaysia. Okey. 7 Ogos 1965, lepas tu 9 Ogos. 2 hari lepas tu baru masuk Parlimen. Okey. Tangan dulu baru masuk Parlimen. Sepatutnya bincang dulu kan. Bincang, bahas di Parlimen dulu baru tanda tangan. Kemudian Parlimen meluluskan undang-undang pemisahan
Singapura. Okey, jawab mana-mana 3 markah. 1, 2, 3. Betul, dapat 3 markah. Okey. So, kronologi adalah yang ini. Yang ini. Yang ini bukan kronologi, yang ini ya. Ada tarikh ni. Ogos 1965. Okey. Itu dia kronologi. Yang ini adalah dia punya fakta yang ini dibantu oleh yang ini ya. Fakta F2 dibantu oleh sokongan oleh contoh ataupun ayat daripada H2 ni, support ya, supporting. Okey, kita lihat gambar ini. Sumber sedang media bagi saya, ia adalah detik kesedihan kerana sepanjang hidup saya percaya pada pergabungan dan perpaduan kedua-dua wilayah ini. Anda tahu, ia adalah penduduk yang dihubung oleh geografi, ekonomi dan hubungan persaudaraan. Sumber sedang media, Broadcasting House of Singapore, Isnin 9 Ogos 1965. Berdasarkan pada di atas, ramalkan keadaan Malaysia sekiranya pemisahan daripada Singapura tidak berlaku. Okey. Ramalkan keadaan Malaysia. Okey. Apa dia keadaan? Huru-hara, perpecahan, konflik, apa lagi? Keadaan tu, pergaulan antar kaum, ekonomi akan terjejas. Okey, banyak perkara tu ya. Berdasarkan gambar di atas, amalkan keadaan Malaysia sekiranya pemisahan antara Singapura tidak berlaku, konflik politik antara Perikatan dan PAP. Kempen Malaysia berterusan. Ini kalau tulis berterusan, apa masalahnya? Tapi sekarang pun kempen itu berterusan. Tak pisah pun. Berterusan ya. Tuntutan hak sama rata oleh Singapura akan menimbulkan keresahan rakyat. Dia tuntutlah, menyalak macam mana pun, kalau tak bagi, tak payah bagi. Keresahan kau mungkin berlaku. Mungkin boleh kontrol dengan polis. Mengancam keselamatan rakyat Malaysia. Kepentingan kedua wilayah akan terjejas. Kepentingan apa yang terjejas? Contohnya dari segi ekonomi, pertahanan dan perniagaan. Contoh ya, ini fakta. Fakta ya, kita ambil fakta saja. Fakta 1, fakta 2, fakta 3. Ambil 3. Contoh dari segi ekonomi, pertahanan perniagaan menjejaskan suasana harmoni di kalangan rakyat. Okey. Yang tu jawapan. Jawab yang penting sahaja ya. Berapa markah? 3 markah. Ya, jawab 4 dah okeylah. Okey, daripada fakta ni. Okey. Mengancam keselamatan rakyat Malaysia, kepentingan kedua wilayah akan terjejas. Jawab saja. Okey. Tengok pada soalan 5 pula. Soalan 5, jawab 3 soalan sahaja. Jawab 3 soalan sahaja. Okey. Selepas Perang Dunia Kedua, Charles Wayne Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Terangkan faktor penyerahan. Faktor penyerahan, kenapa diserahkan? Masalah keluarga dia. Masalah ekonomi. Masalah tak boleh kontrol dah. Tanah terlampau besar. Kenapa tindakan ini ditentang oleh penduduk tempatan? Sebab dia janji pendapatan nak bagi kemerdekaan. Tapi kenapa serah pada kerajaan British? Dia janji
nak melatih orang tempatan supaya boleh mentadbir diri sendiri. Okey, itu patut ditentang ya. Sajak berikut merupakan nukilan Rossi Dobby. Ini kita tengok kemudian. Mari kita tengok jawapan kepada 5A dan 5B. 5A, tengok jawapan dia. Terangkan faktor penyerahan tersebut. Masalah pewarisan tahta. Dia 6 markah di sini. Kena bagi 6 fakta. Waris tahta yang pertamanya tidak mempunyai anak. Sudah uzur. Nak pencen dah. Enggan melantik anak saudara. Desakan daripada kerajaan British. Mendesak Wayne Brooke memberi kuasa yang lebih luas kepada British. Itu dia, sebab itu kita serahkan dia. Dia serahkan pada British. Menjadikan Sarawak tanah jajahan British. Membolehkan British menguasai ekonomi. Menjaga kepentingan pelaburan mereka. Masalah kewangan. Ini standard ni ya. Wayne Brooke tidak mampu membangunkan semula negeri Sarawak. Ekonomi terjejas. Banyak lumbung minyak musnah dan ladang getah terbiar. So, dia bagi pada kerajaan di balik. Ya, ini sebagai, dulu dia sebagai JRC, Government Related Company. Kemudian diserahkan balik kepada government dia. Jadi, Government Related Company ini banyak pekerja-pekerja dia di rakyat Sarawak. Okay. Buka ladang dan buka lombong minyak semua sekali. Kemudian dia tak boleh nak cope, diserahkan kepada government. Okay, bagi 6 saja cukup. Tak payah bagi banyak-banyak ya. Okay, dia tak ada anak, waris tak ada, diserahkan. Okay, senang dia punya kerja, tak payah nak pening. Dia dah pencin. Dah fikir dah tua, dah nak mati. Mengapa tindakan ini ditentang oleh penduduk tempatan? Ya, mengapa ditentang oleh penduduk tempatan? Mari kita tengok ni 6 markah juga ya. Markah ni banyak ya. Okey, mengapa tindakan ditentang oleh penduduk tempatan? Bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey. Yang kedua, fakta kedua, prinsip ke-8 Perlembagaan 1941. Okey, bertentangan sini ya. Perlembagaan tu prinsip yang keberapa? Okey. Pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Ini janji ya. Ini janji dia ya. Sebab tu kita maksud penduduk menentang. Sebab janji tak tepati. Ini janji. Janji nak bagikan kepada penduduk tempatan untuk perintah negeri sendiri. Kenapa bagi pada British? Okey. Penduduk Sarawak akan dibimbing mentadbir negeri mereka sendiri. Ini pun janji. Ini janji, tapi tak tepati janji itu ya. Tak tepati janji ini. Okey. Wayne Brooke melanggar dan menafikan hak rakyat. Sebab tu rakyat tentang. Ini adalah prinsip 8 perlembagaan. Ya. Dua perkara ni ya. H ini dengan ini ya, 2A dengan 2B ni. Kemudian untuk mendapatkan pemerintahan sendiri ya, dia melanggar hak rakyat. Hak rakyat ni apa? Hak rakyat ni adalah untuk memerintah sendiri. Okey, fakta yang keempat, Brooke mengenepikan surat wasiat Charles Brooke. Okey. Mengenepikan surat wasiat dia. Surat wasiat dia. Wayne Brooke membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda Anthony Brooke dan Tuan Muda Pentram Brooke. Tanpa bincang. Memulihkan pemerintahan dinasti Brooke. Kenapa ditentang? Yang ini sebab dapat menuntut kemerdekaan dengan lebih mudah. Okey, jawab 6 markah, jawab 6 fakta.
1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini dah boleh dapat lulus. Okey. Dapat menuntut kemerdekaan dengan lebih mudah. Gerald T. McBride menggunakan pelbagai muslihat. Itu sebab tu ditentang. Muslihat ni yang ditentang ya, tipu daya, tipu rakyat Sarawak. Dia menggunakan tipu daya ni adalah seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan bagi rasuah untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Okey, nak markah. Yang ni 3 ni sama saja faktanya dengan contoh ya. So macam tu cara menjawabnya ya, 5B. Kita pergi kepada 5C, sajak berikut merupakan nukilan Rosli Dobi. Panggilanmu yang suci oleh Ledros. Ledros ni adalah nama samaran bagi Rosli Dobi. Dipanggil Ledros. Inilah Rosli Dobi. Wahai pemuda, harapan bangsa, segeralah bangun membuatkan jasa. Kebangunanmu menyedarkan Melayu bangsa, kehaluan kemajuan aman sentosa. Wahai pemuda bercita suci, kenalkan Sarawak negara kita yang asli. Meskipun bagaimana ancaman akan terjadi, hendaklah sehidup semati. Mengibarkan bendera menggambarkan hati, menunjukkan rupa bangsa dan negeri, mengenal hak di tanah air sendiri. Wahai pemuda yang bersemangatkan gelisah, insaflah pada perjuangan bangsa, lambang bangat di takdir Allah. Bangsa dan tanah air tetap merdeka. Rosli Dobi menulis sajak berjudul Panggilanmu yang Suci dengan nama Ledros. Jelaskan seruan beliau kepada golongan muda. Okay, seruan beliau apa? Apa dia seruan beliau? Ya, seruan beliau adalah segera bangun. Segera bangun. Dia punya seruan dia segera bangun. Membuat jasa. Mula segera bangun, lepas tu diseru juga buat jasa. Okey, kebangunan menyedarkan Melayu bangsa, kehaluan, kemajuan, aman sentosa. Dia bagi tahu suruh buat aman. Wahai pemuda, dia suruh apa? Seruan dia kenalkan Sarawak. Negara kita yang asli, walaupun ada ancaman, hendaklah sehidup semati. Dia punya saranan dia sehidup semati. Mengibarkan bendera, menggambarkan hati. Dia suruh kibarkan bendera, menggambarkan hati, menunjukkan rupa bangsa yang disuruh tunjukkan, rupa bangsa. Kemudian mengenal hak di tanah air sendiri. Ya, mengenal hak. Disuruh buat, disarankan pemuda supaya mengenal hak. Kemudian diseru kepada pemuda yang bersemangat gelisah. Bersemangatlah kamu. Insaf, disuruh-suruh insaf pada perjuangan bangsa. So, disuruh supaya tetap merdeka. Ya, tu banyak seruan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jawab 9 ni markah penuh. Okey. Seruan dia kepada pemuda adalah menyeru pemuda untuk menentang penjajahan. Ya. 1. 2. Menyumbang tenaga mempertahankan negara. 2. Membangkitkan kesedaran bangsa. 3. Membawa kemajuan dan keamanan negara. 4. Menyeru pemuda untuk bercita-cita dan berusaha. 5. Mengekalkan identiti Sarawak. 6. Walau menghadapi berbagai ancaman,
hendaklah berjuang bermati-matian. 7. Berjuang untuk bangsanya dan negerinya. 8. Cukup tu. Mempertahankan hak negeri, menyeru pemuda yakin terhadap perjuangan, membangkitkan kesedaran tentang perjuangan bangsa, berjuang dengan ikhlas dan keredaan Allah supaya negara kekal merdeka. Itu demi suruhan dia. Jawab 6 ataupun 5 saja fakta, anda dapat markah penuh. Ya. Kalau dipanggil ni aras 4, markah dia adalah 7 hingga ke 8. Kalau aras 3, markah dia 5 hingga 6. Okey, aras 4, pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, bukti contoh yang amat sesuai, mempunyai inferensi yang tepat, jawapan sangat mendalam terperinci, komunikasi atau pengolahan sangat menarik, menunjukkan kematangan. Ya, itu markah penuh 7 hingga 8. Kalau markah sikit, 3 saja. Ya, markah aras 3, yang ini saja, sikit saja dia punya fakta dia, tak cukup 8. Ya. Aras 2, markah dia 3 hingga 4 saja. Ya, daripada 8, maknanya gagal sini. 4 lulus tapi 3 dah gagal. Pengetahuan dan pemahaman yang jelas, jawapan dihurai tetapi terhad. Komunikasi pengolahan yang kurang menarik. Kerana tak ada contoh. Kena detail sikit dengan contoh, ya. Buat dengan contoh. Okey, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain siaran. Kita akhiri dengan tafsir kifarah dengan surah Asri. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, ini aras 1. Aras 1 langsung kosong, 1 yang dufil gagal ni, tak boleh payah baca lah ni, ya. Terlampau sikit. Kita nak skor sekarang ni.